Tuan Yang Bertuah, Kota Melaka ingin meminta Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan apakah langkah-langkah atau program-program jangka masa pendek dari segi upskilling dan reskilling untuk pekerja-pekerja di industri pelancongan yang terkesan oleh COVID-19. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Bertuah, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya ataupun MOTEC telah merangka beberapa program reskilling dan upskilling kepada penggiat industri pelancongan yang telah terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Antara inisiatif khusus bagi membantu stakeholders dengan izin dalam industri pelancongan adalah dengan menawarkan kursus domestic tourism vibes secara atas talian yang merangkumi 9 topik yang terpilih dengan kerjasama Persatuan Institut Latihan Pelancongan Malaysia ataupun ATIM dan Malaysian Tourist Guide Council MTGC kepada pemandu pelancong berlesen yang akan tamat tempoh pada tahun ini. MOTEC turut melaksanakan kursus mesra Malaysia di seluruh negara, khususnya kepada pemandu pelancong dan kaki tangan barisan hadapan ataupun frontliners bagi meningkatkan kemahiran dalam perkhidmatan pelanggan ataupun customer service. Selain itu, MOTEC juga turut menjalankan program seperti program pemasaran pelancongan digital kepada penggiat industri bagi meningkatkan kemahiran untuk menjalankan perniagaan dan mempromosikan pelancongan domestik secara atas talian. Tuan Yang Bertuah, penggiat perusahaan kraf juga turut disokong dengan pelbagai program untuk mempertajam dan menambah kemahiran mereka. Antaranya ialah kursus-kursus e-usahawan yang dilakukan secara video conferencing. Kedua, makmal pengeluaran produk tekstil ikat celup dan jahitan produk soft toy serta beg. Ketiga, makmal kajian pewarnaan naptol yang antara lain telah berjaya menghasilkan sebanyak 87 resepsi warna ataupun monokrom naptol dengan jumlah keseluruhan 174 benang. Dan seterusnya ialah seminar Creating Own Design as Own Brand. Kesemua program reskilling dan upskilling kepada penggiat industri pelancongan dilaksanakan melalui pembiayaan di bawah peruntukan sedia ada kementerian dalam usaha membantu industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan Kota Melaka, 30 saat. Terima kasih kepada Menteri kerana sudi memilih soalan saya. Dan terima kasih atas penjelasan Menteri. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada jawapan yang diberi oleh Menteri, saya ingin tanya kepada Menteri, berapakah peruntukan yang diberikan untuk program-program sedemikian, dan juga saya nak terangkan ya kepada Menteri bahawa pada realitinya, adakah program ini berkesan? Ya, adakah dia diadakan satu kali untuk satu peserta ataupun dia berlanjutan? Kalau hanya dia menyertai satu program saja, satu kali, mungkin dia tak berkesan. Juga tentang promosi, saya nak minta maaf dulu kalau saya terkasar sikit, Menteri, di mana apabila saya merujuk kepada mereka yang terlibat dalam industri pelancongan ini, mereka rata-rata kata tidak tahu tentang program-program yang dijalankan oleh kementerian. Jadi yang saya risau ialah di peringkat Menteri, di peringkat kementerian di Putrajaya, ada jalankan banyak program sedemikian, tetapi tidak tersampai di luar sana. Ini adalah realiti ya. Jadi seterusnya yang saya nak minta ya, akhirnya ialah tentang di Melaka. Di Melaka merupakan satu bandaraya berwarisan ya yang telah diiktirafkan oleh UNESCO. Di mana salah satu daripada produknya ialah penarik beca. Ya, penarik beca di Melaka ada lebih kurang 400 penarik beca, mereka terjejas amat teruk. Sehingga hari ini hanya sekadar 10% saja kembali. Ya, jadi
sejak COVID-19, ya, daripada Mac sehingga hari ini, hanya mereka terima RM600 daripada pihak kerajaan. Jadi dah 5 bulan hanya terima RM600. Itu amat menyusahkan mereka. Jadi saya harap supaya kementerian dapat menumpukan perhatian kepada penarik beca di Melaka ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ketua Melaka sila. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat di atas pertanyaan. Ada tiga section pertanyaan tadi. Pertama ialah mengenai program-program yang telah dianjurkan, bagaimana mereka boleh memanfaatkan. Ingin saya kongsikan di sini, kalau dikira terutama sekali mereka yang tergolong dalam tourist guide itu salah satu daripada contohnya saja. Mereka perlu menduduki program. Satu program adalah RM50. Kalau mereka kena mengambil program itu untuk sendiri sebelum mereka dapat license ataupun untuk renew license. Jadi untuk 1 tahun mereka akan belanja RM150 untuk seorang kerana dia perlu 3 program untuk mendapatkan license ataupun renewkan license. Kita ada 9 jenis program dan untuk masa MCO ini, Yang Berhormat, kita telah menganjurkan program ini secara percuma. 9 program yang mana mereka kalau ikut sendiri mereka biasanya mengambil 3 program bermakna RM150. Tetapi apabila kerajaan mengambil membiayai program ini, mereka boleh mengambil 9 program. Kita kenakan dari bulan Mei sehingga bulan November ini mereka boleh memanfaatkan peruntukan itu daripada kerajaan, 9 program untuk 3 tahun, Yang Berhormat. Itu adalah dari sudut program kursus tadi. Kedua, Yang Berhormat menyentuh mengenai promosi. Saya berterima kasih kerana mungkin ada mereka yang tidak mengetahuinya. Kita ambil maklum ini, Yang Berhormat, kerana kita tidak mengetahui semua orang dapat ke tidak mengetahui promosi kita. InsyaAllah kita akan perluaskan lagi promosi dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih di atas makluman tersebut. Mengenai penarik beca tadi, Yang Berhormat, ya betul mereka mendapat RM600 one off seperti mana yang telah dibantu oleh kerajaan melalui Prihatin, dan banyak lagi yang terjejas, Yang Berhormat. Sebab ini bukan di bawah bidang kuasa kita untuk memberi peruntukan tersebut, namun apa yang boleh kami lakukan seperti mana Yang Berhormat bawa ke dalam dewan ini, kami akan membawanya kepada pihak pihak berwajib. Kita ada pihak Kementerian Keuangan yang seringkali mendengar rayuan kami untuk membantu mereka yang terjejas, Yang Berhormat. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih di atas maklum balas dari Yang Berhormat ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Pontian yang berdiri dulu. Terima kasih Datuk Speaker. Kita tahu bahawa negara luar tidak boleh masuk ke negara kita. Tetapi kita juga tahu bahawa negara luar itu ada yang statusnya hijau. COVID-19 sudah tidak ada di negara itu. Contoh misalnya New Zealand. Ada tak kita bercadang untuk membenarkan negara-negara pelancong daripada negara yang sebegitu masuk ke negara kita? Itu soalan pertama. Yang kedua, pelancongan domestik patut diusahakan dengan segala promosi daripada kementerian. Apakah yang telah dibuat sekarang ini untuk mengembangkan pelancong domestik? Sila Yang Berhormat Menteri. 2 minit. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Yang Berhormat Pontian. Pertama mengenai zon hijau, sebenarnya memang kita sudah mengenal pasti negara-negara yang kita labelkan sebagai zon hijau. Namun begitu kita perlu realistik, Yang Berhormat, oleh kerana kita melihat, kalau kita melihat dari sudut zon hijau itu adalah sebagai sebuah negara, ianya tidak praktikal. Misalnya kita telah mengenal pasti negara seperti Australia misalnya ataupun New Zealand tadi. Kalau kita hanya mengenal pasti ianya sebagai zon hijau dan kita mahu bekerjasama dengan mereka, maka mereka juga perlu membuka kepada kita Malaysia ini. Jadi ini semuanya adalah satu proses yang berterusan di mana kita sentiasa berbincang melalui MOTEC, melalui MOH, Ministry of Health dengan izin, dan juga MOFA dengan izin, Ministry of Foreign Affairs. Kami bekerjasama untuk mengetahui keadaannya. Selain daripada itu juga, mungkin sekarang ini kita mengguna destinasi.
tidak melihat dari sudut negaranya, sebab destinasi macam misalnya macam Australia, kita melihat keseluruhan negara itu tidak dapat dilabelkan sebagai hijau keseluruhannya kerana Melbourne baru terkena second wave dia. Jadi kita boleh melihat dari sudut Malaysia dengan Perth misalnya. Itu adalah dalam proses perancangan dan juga proses kajian kita. Tetapi selagi lagi ianya tertakluk kepada negara tersebut kalau dia membuka ruang untuk kita. Dan kita memang sentiasa dan continuously dengan izin mengenal pasti negara-negara yang dianggap ataupun dilabel sebagai zon hijau. Oleh kerana ada yang kena second wave. Yang seterusnya adalah domestik tadi dari segi promosinya. Yang Berhormat, kita sentiasa akan meneruskan promosi kita. Pada masa ini kita turun padang sendiri untuk mempromosikan. Malah ada juga saya ada engagement dengan izin dengan Facebookers yang mempromosi cuti-cuti Malaysia, yang mempromosi makanan Malaysia, tempat-tempat mereka ini memang original, kata orang, memang orang yang suka pergi melawat di dalam negara kita dan mereka berkongsi dengan kita dan juga kita minta mereka supaya kongsi melalui social media mengenai tempat dan adat, budaya dan makanan yang mereka rasa yang boleh dipromosikan untuk tempat-tempat di mana yang mereka nak promosikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.